Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 24 Oktober bersama saya Muhammad Azizi Rahim. Sarawak menerusi anak syarikat Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC Energy menjalinkan kerjasama dengan dua syarikat dari Jepun bagi membantu pembangunan loji pengeluaran gas hidrogen pertama di Taman Petrokimia Bintulu yang dijangka siap menjelang tahun 2023. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, selari dengan agenda tenaga hijau, kerjasama ini akan membuka ruang Sarawak menerokai ekonomi hidrogen berasaskan penggunaan tenaga boleh diperbaharui yang selamat untuk alam sekitar. Jelas Ketua Menteri, penggunaan bahan bakar fosil tidak hanya menjadi punca utama pengeluaran gas karbon, malah pendorong kepada peningkatan kos sara hidup di seluruh dunia. Tambah beliau, kekayaan pelbagai sumber semula jadi, terutamanya bekalan air di empangan yang terdapat di negeri ini, membolehkan Sarawak mengeluarkan bekalan gas hidrogen secara mampan dalam jangka masa panjang. Beliau yakin pembangunan loji pengeluaran gas hidrogen ini juga berpotensi menjadi antara penyumbang kepada keluaran dalam negeri kasar di Sarawak selain menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Ketua Menteri berucap semasa menyempurnakan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU secara maya antara SEDC Energy, Sumitomo Corporation dan INEOS Corporation yang berperanan penting dalam kajian tekno-komersial untuk pembangunan loji pengeluaran gas hidrogen di Taman Petrokimia Bintulu. SEDC Energy diwakili oleh Pengurus Besar SEDC Abdul Hadi Dato' Abdul Kadir dan Ketua Pegawai Eksekutif SEDC Energy Robert Hardin, manakala rakan-rakan strategik dari Jepun diwakili Pengurus Besar Bahagian Tenaga Sumitomo Corporation Haji Memori dan Pegawai Eksekutif Pengurusan INEOS Corporation Miyata Tomohide. Sarawak menubuhkan satu jawatan kuasa mengenai implikasi kekurangan tenaga kerja asing terutama dalam sektor pembinaan yang melaksanakan projek-projek utama di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg memberitahu jawatan kuasa itu bagi mengatasi kekurangan tenaga kerja asing dalam sektor pembinaan. Assalamualaikum, selamat pagi. Datuk Patinggi Abang Johari berkata jawatan kuasa tersebut akan diterajui oleh Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Uga Embas dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Amar Jal Samion. Jelas beliau, Sarawak berdepan dengan kekurangan tenaga kerja asing, kira-kira 5,000 orang, berikutan kebanyakan mereka telah pulang ke negara asal sebelum pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Namun ketika ini, katanya, Sarawak telah memperketatkan kemasukan warga negara asing dan ia tidak membolehkan mereka untuk kembali ke negeri ini untuk bekerja. Langkah ini sekaligus memberi kesan kepada pelbagai sektor dengan beberapa projek utama kerajaan tidak dapat disiapkan mengikut jadual. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada sidang media mengenai bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 4.0 di Kuching. Dalam pada itu, Sarawak sedang melakukan proses pemutihan maklumat senarai pemohon BKSS. Jelas beliau, maklumat yang diterima untuk menyalurkan bantuan tersebut adalah berpandukan maklumat daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Sarawak dan LHDN juga merujuk kepada lebih 20 buah agensi kerajaan berkaitan sebelum senarai penuh dan maklumat terkini diguna pakai bagi tujuan pemberian bantuan tersebut. Langkah ini bagi memastikan maklumat yang diterima adalah tepat dan tiada permohonan yang bertindih. Telang Usan memiliki kawasan tanah luas yang berpotensi untuk penanaman kopi, durian, nanas, herba dan terung asam selain ternakan. Ke arah itu, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Amar Douglas Uga Embas berkata sejumlah RM2 juta telah diperuntukkan di kawasan berkenaan untuk melaksanakan pelbagai program dan aktiviti pertanian. Jelas Datuk Amar Douglas, Kerajaan Negeri di bawah Gabungan Parti Sarawak GPS juga menjadikan usaha itu antara objektif utama untuk memperkembang kawasan luar bandar. Katanya Lembaga Pembangunan Tanah Tinggi HDA dibuat berdasarkan keprihatinan kerajaan dengan peruntukan kira-kira RM1.5 bilion bagi melaksanakan infrastruktur asas. Beliau turut menasihati penduduk di Telang Usan untuk memulakan pertanian seperti kopi, durian, nanas dan herba yang mempunyai permintaan besar di pasaran.
Timbalan Ketua Menteri berucap demikian pada Majlis Penangguhan Program Jangkauan Komuniti Pertanian Agricop Jabatan Pertanian Bahagian Miri di Balai Raya Kampung Long Loyang Baram. Pada majlis itu, beliau mengumumkan peruntukan tambahan RM500,000 selain bantuan RM40,000 untuk jawatan kuasa, keselamatan dan kemajuan kampung tersebut dan Biro Wanita. Sarawak mahu jawatan kuasa khas status kewarganegaraan di bawah perkara 15A peringkat negeri Sarawak dan pasukan petugas khas bagi membantu menyelesaikan kes peribumi tanpa dokumen pengenalan diri diteruskan kembali. Justru itu, Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah memohon Kementerian Dalam Negeri KDN mempertimbang semula perkara tersebut. Jawatan kuasa khas kewarganegaraan di bawah perkara 15A telah ditubuhkan pada Ogos 2016 dan pada Julai 2019, KDN telah memutuskan untuk tidak meneruskan jawatan kuasa tersebut. Ia berikutan pengenalan prosedur operasi standard baharu yang memaklumkan bahawa proses kelulusan permohonan kewarganegaraan akan diselesaikan dalam tempoh setahun dari tarikh permohonan. Manakala pasukan petugas khas bagi menyelesaikan kes peribumi tanpa dokumen pengenalan diri yang ditubuhkan pada tahun 2017 juga telah dihentikan tahun lepas. Datuk Seri Fatimah memaklumkan bahawa permohonan rasmi untuk perkara tersebut akan dikemukakan kepada KDN menerusi surat dalam masa terdekat dan pertemuan rasmi akan dirancang mengikut perkembangan semasa pandemik COVID-19. Menurut Datuk Seri Fatimah, antara punca yang dikenal pasti berhubung masalah status kewarganegaraan dan tiada dokumen pengenalan diri dalam kalangan kira-kira 3,000 individu di Sarawak ialah proses pendaftaran kelahiran kanak-kanak yang tidak teratur, kelahiran berlaku sebelum perkahwinan dan pasangan yang tidak mendaftar perkahwinan atau bersekedudukan. Beliau bercakap dalam sidang media selepas mesyuarat bersama Jabatan Pendaftaran Negara Sarawak di Kuching. Dalam sidang media sama, Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, borang permohonan bantuan ibu bersalin BIB akan turut ditempatkan di Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN di seluruh negeri bermula November depan. Borang permohonan bantuan berkenaan juga boleh didapati di 52 pejabat JPN bahagian dan daerah JPN. Jelas Datuk Seri Fatimah Abdullah, penempatan borang BIB di pejabat JPN adalah bagi memudahkan pemohon mendapatkan borang tersebut dengan mudah semasa membuat pendaftaran kelahiran anak. Beliau juga mendedahkan bahawa borang untuk Dana Endowment Sarawak EFS turut diedarkan di pejabat JPN. Bantuan ibu bersalin mula diperkenalkan tahun ini dengan peruntukan RM18 juta dengan bantuan RM450 bagi setiap penerima. Setakat 30 September lepas, sejumlah 11,459 orang ibu daripada 22,183 ibu yang bersalin telah memohon BIB. Bagi EFS, bantuan berkenaan telah diumumkan pada tahun 2019 dengan bantuan RM1,000 bagi setiap kelahiran baharu dan setakat 30 September lepas, 17,901 daripada 21,924 kelahiran berstatus K telah memohon. Sejumlah RM175 juta telah diperuntukkan menerusi Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA bagi projek pembangunan meliputi kawasan di Kanawit. Menurut Timbalan Pengerusi URDA Datuk Seri Alexander Natalinggi yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, peruntukan berkenaan melibatkan 5 buah projek di kawasan tersebut. Untuk total kos Kanawit itu 5 buah projek. Ianya propose a new water treatment plant and associated work CGBC. Kemudian propose new treatment plant associated work Benangan Tada. Dia area Kanawit itu megah. Kemudian propose construction Mengungun Jaga Road Kanawit.
Beliau menjelaskan dua projek lagi iaitu pembinaan jambatan Sungai Macan yang kini dalam pelaksanaan termasuk naik taraf jalan sepanjang 9.5 km serta pembinaan jalan germai sepanjang 10 km. Datuk Seri Alexander yakin menerusi URDA, pembangunan di kawasan luar bandar termasuk Kanowit lebih cepat dilaksanakan. Beliau berucap demikian dalam majlis perasmian stesen Jabatan Pertanian Enanga Macan di Kanowit. URDA ditubuhkan tahun 2017 oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg bagi mempercepat pembangunan di kawasan luar bandar. Kerajaan komited memperkenalkan dasar baharu bagi pendigitalan sektor awam. Setiausaha Persekutuan Negeri Sarawak Datuk Muhammad Shahabuddin Omar memberitahu dasar ini termasuk membina kepimpinan jabatan yang menyokong inisiatif pendigitalan selain mempertingkat kemahiran digital modal insan sektor awam serta pembudayaan dalam organisasi. Shahabuddin Omar berkata komitmen ini terbukti dengan kedudukan Malaysia berada di tangga ke-47 berdasarkan Indeks Pembangunan E-Kerajaan pada tahun 2020 dalam usaha pendigitalan dan penambahbaikan perkhidmatan. Katanya ia merangkumi mengenal pasti keperluan dan memperkemas semula perkhidmatan yang ditawarkan. Justeru beliau menyeru penjawat awam khususnya di Sarawak bersama-sama memajukan diri selari dengan keperluan perkembangan semasa bagi memastikan usaha pendigitalan sektor awam ini berjaya. Shahabuddin berkata demikian pada pertandingan mencipta video pendek bersempena Minggu Inovasi Perkhidmatan Awam Sarawak 2020 yang diadakan di Intan Kampus Wilayah Sarawak. Pada pertandingan tersebut, kumpulan dari Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sarawak, Muncul Johan, berjaya membawa pulang RM2,000 menewaskan 8 kumpulan lain. Manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi oleh kumpulan dari Kolej Matrikulasi Sarawak dan Regimen Askar Wataniah. Turut hadir Pengarah Wilayah Intan Sarawak, Muhammad Anwar Dihajani. Kes positif COVID-19 meningkat kepada 772 kes selepas merekodkan 2 kes baharu semalam. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan berkata 2 kes baharu itu dikesan di daerah Kuching. Kes ke-771 merupakan seorang lelaki warga negara tempatan yang bekerja sebagai penjual kuih di Kuching telah menjalani saringan kendiri di sebuah hospital swasta pada 22 Oktober kerana mengalami kesukaran untuk tidur. Kes ini tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara atau melawat kawasan berisiko tinggi jangkitan COVID-19. Sementara itu, kes ke-772 merupakan seorang wanita warga negara China yang menjalani saringan di sebuah hospital swasta di Kuching kerana ingin pulang ke negara asal. Kes telah menjalani ujian saringan pada 22 Oktober dan keputusan ujian telah mendapati kes positif pada hari yang sama. Kes-kes ini dikategorikan sebagai kes jangkitan tempatan berdasarkan sejarah awal pergerakan kes. Turut dimaklumkan daerah Lubuk Antu kini berstatus hijau daripada status kuning selepas tiada kes dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Sekian Berita Pagi Sarawak. Saya Muhammad Azizi Rahim. Selamat berhujung minggu dan jumpa lagi. Assalamualaikum.